Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kali ini perkongsian bertajuk Al-Alfaz, lafaz-lafaz. Ia boleh dirujuk pada muka surat 19 ya. Dalam buku teks dalam muka surat 19 Mabahisul Alfaz. Untuk bahagian ini saya akan kongsikan 4 perkara penting, iaitu yang pertama berkaitan dengan pembahagian lafaz. Yang kedua, kita akan melihat ta'arif dan ataupun pengertian setiap pembahagian yang ada. Seterusnya kita akan mendetaili apakah contoh-contoh setiap bahagian tersebut. Seterusnya huraian ta'rif yang ada berkaitan dengan lafaz. Ta'rif lafaz tu dihuraikan. Kita lihat apakah perkara-perkara yang menjadi tumpuan dalam ta'rif tersebut. Itulah 4 perkara yang akan dibahaskan dalam perkongsian ini bagi bahagian yang pertama. Sebab sebolehnya saya akan memendekkan video ini untuk tontonan lebih cepat. Itulah tujuannya. Jadi kita bahagikan beberapa bahagian dalam pembahasan ini, insya-Allah. Dalam muka surat 19 buku teks ada menyatakan isi penting, iaitu berkaitan dengan pembahagian lafaz. Kita telah ketahui dalam bab dilalah dulu, yang menjadi tumpuan dalam ilmu mantik ialah berkaitan dengan dilalah lafziyah al-wad'iyah. Sekiranya dalam bab dilalah tu dia lebih umum, lafaz ataupun bunyi itu melibatkan lebih umum, tetapi dalam pembahasan alfaz yang menjadi tajuk kita hari ini, dia lebih berfokus kepada lafaz ataupun bunyi yang dikeluarkan oleh mulut kita ataupun lidah kita. Dia terbahagi pada 2. Yang pertama murakkab, iaitu lafaz-lafaz yang tersusun daripada lafaz-lafaz mufrad disusun, itu nama dia murakkab. Ataupun untuk lebih mudah dikenali, murakkab ini lebih kepada ayat-ayat penyata dalam percakapan biasa kita. Kemudian manakala mufrad pula ialah lafaz yang tunggal yang bukan berbentuk ayat. Cuma marilah kita melihat apakah ta'rif bagi setiap pembahagian yang ada ini. Yang paling pertama, yang paling utama dalam hafalan kamu untuk peperiksaan ialah pembahagian lafaz. Itu yang paling asas kamu kena ingat, iaitu murakkab, mudah saja. Yang satu lagi mufrad. Murakkab macam mana gambarannya ialah berbentuk ayat, susunan daripada beberapa mufrad menjadi ayat yang lengkap. Itu nama dia murakkab. Manakala yang kedua ialah mufrad. Mufrad inilah perkataan-perkataan tunggal yang bukan berbentuk ayat. Apakah definisi ataupun ta'rif bagi setiap pembahagian ini? Ini adalah penting, isi yang amat penting diberikan perhatian. Kita pergi kepada yang pertama, apakah pengertian ataupun ta'rif murakkab. Ta'rifnya ialah huwal lafzul lazi dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dilalatan maqsudatan. Iaitu dia adalah merupakan lafaz yang menunjukkan juzuknya, juzuk lafaz tadi dalam bentuk murakkab tadi, ke atas juzuk maknanya yang dikehendaki. Dalla dilalatan maqsudah, maknanya ada maksud yang dikehendaki daripada lafaz yang tersusun tadi. Manakala itulah yang dinamakan mufrad. Mufrad setiap juzuk yang ada dalam juzuk lafaz yang diungkapkan tu memberikan makna, juzuk makna yang dimaksudkan. Contoh yang diberikan ialah al-mujtahidu najihun. Ni tengok ya. Ini ayat yang lengkap ni. Mubtada al-mujtahidu, najihun adalah khabar dia. Orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang berjaya. Di sini dalam ilmu mantik dia tidak
mubtada tu dia taklah dipanggil mubtada, itu dalam bahasa Arab. Cuma istilah yang digunakan dalam ilmu mantik ialah mahkum alaih. Mubtada dalam ilmu bahasa tu di dalam ilmu mantik dipanggil mahkum alaih, ataupun nanti kita akan belajar dinamakan juga sebagai maudhu'. Manakala najihun ini dipanggil mahkum bihi. Inilah dinamakan juzuk lafaz. Ini juzuk yang pertama, ini juzuk yang kedua. Cuba kita lihat ta'rif murakkab tadi, ialah lafaz yang menunjukkan juzuknya atas juzuk makna yang dikehendaki. Makna yang dikehendaki ialah orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang berjaya. Setiap juzuk ni memberi makna. Cuba kita lihat, mujtahid ada makna dia. Ini juzuk yang pertama, merujuk kepada orang yang bersungguh-sungguh. Begitu juga najihun ada makna yang dikehendaki, iaitu merujuk kepada orang yang berjaya. Gabungan di antara dua juzuk ini memberi makna kepada lafaz murakkab tadi. Yang dikatakan murakkab tu maksudnya setiap juzuknya memberikan makna. Juzuk makna yang dikehendaki. Makna yang dikehendaki ialah orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang berjaya. Itu makna yang dikehendaki. Cuma dalam takrif ni dia kata setiap lafaz dia, setiap juzuk lafaznya menunjukkan juzuk makna yang dikehendaki. Ini juzuk yang pertama, mujtahid ada makna dia. Najihun pun ada makna yang dikehendaki. Itulah namanya murakkab. Iaitu setiap juzuk memberikan makna yang juzuk makna yang dikehendaki. Dia bukanlah menunjukkan makna keseluruhan, tapi sebahagian makna kita dah tahu. Itu nama dia murakkab. Setiap juzuknya tu ada makna yang akan melengkapi makna keseluruhan yang dikehendaki. Manakala mufrad pula sebalik daripada murakkab, iaitu al-lafzul lazi la yadullu ni. Sekiranya kita dah hafal ta'rif ini, mudahlah kita untuk mengingati ta'rif mufrad. Sekadar kita tambah la. Tetapi mempunyai makna yang amat berbeza. La yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dilalatan maqsudah. Iaitu lafaz mufrad lah maksudnya, yang bukan ayat, yang tidak menunjukkan juzuknya, iaitu juzuk lafaz tadi, tak menunjukkan juzuk makna yang dikehendaki. Contoh di sini perkataan Muhammad. Makna yang dikehendaki adalah orang lah, nama seseorang. Itu makna yang dikehendaki. Nama bagi seseorang, contohnya kita ada dalam fikiran kita lah, merujuk pada siapa. Jadi yang dikatakan mufrad itu ialah setiap juzuk mufrad tadi. Apa juzuk dia? Mim, ha, mim, dal. Setiap juzuk ini tidak menunjukkan makna yang dikehendaki, iaitu nama orang tadi. Mim ni bukan Muhammad. Ha pun bukan Muhammad. Mim ni pun bukan Muhammad. Dal ni pun bukan Muhammad. Jadi setiap juzuknya tu tidak memberikan apa-apa makna. Itulah nama dia mufrad. Berbeza dengan murakkab, setiap juzuknya memberikan makna sebahagian daripada makna yang dikehendaki. Begitu juga perkataan lain, contohnya madrasatun. Juzuk lafaz ni ialah mim, dal, ra, sin, ta marbutah. Setiap juzuk ni tidak memberikan makna sekolah. Bukan menunjukkan makna sekolah yang dikehendaki daripada lafaz tersebut. Jadi inilah yang dinamakan sebagai mufrad. Dapat beza murakkab tadi setiap juzuknya memberi makna sebahagian daripada makna yang dikehendaki, manakala mufrad setiap juzuknya tidak memberi apa-apa makna daripada makna yang dikehendaki. Seterusnya kita lihat huraian fokus kepada untuk perkongsian kali ini ialah berkaitan dengan murakkab. Kita lihat apakah huraian ta'rif bagi murakkab. Kita dah tahu tadi, murakkab bermakna
bermakna iaitu lafaz juzuknya, iaitu juzuknya apa dah, mahkum alaihi dan mahkum bihi, menunjukkan juzuk makna yang dikehendaki. Setiap juzuk tu ada makna, menunjukkan sebahagian makna yang dikehendaki. Itu takrif dia. Cuma apakah huraian? Kenapa digunakan perkataan lafaz? Kenapa ada perkataan allazi dalla? Kenapa ada perkataan juz'uhu? Kenapa ada perkataan ala juz'i maknahu? Kenapa ada perkataan dilalatan maksudatan? Itu dinamakan syarhut ta'rif. Huraian kepada ta'rif. Ini juga penting dalam peperiksaan. Cuma kadang-kadang dia keluar bertanyakan apakah fungsi perkataan yang digunakan dalam ta'rif tersebut. Kita pergi pada perkataan yang digunakan yang pertama dalam ta'rif ialah al-lafzu. Ini di sini. Al-lafzu. Apa tujuan digunakan perkataan lafzu itu? Lafaz ni merangkumi semua lafaz. Ini asalnya. Sebelum datang perkataan-perkataan lain. Bila kita sebut lafaz, umumnya merangkumi semualah, semua bentuk lafaz. Tak kira difahami ke ataupun tidak difahami. Kemudian datang perkataan allazi dalla. Ni, allazi dalla ni, apa fungsi perkataan allazi dalla tadi? Adalah untuk mengeluarkan yakhrujul lafzul lazi la dilalata lahu. Maka dengan perkataan ini mengeluarkanlah lafaz yang tidak ada makna baginya. Contoh, perkataan yang la dilalata lahu ni nama dia lafzul muhmal. Ini pun kena ambil perhatian dalam persiapan peperiksaan. Ya. Kadang-kadang soalan dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan lafaz muhmal. Jawapan dia ialah la dilalata lahu, yang tidak ada makna bagi lafaz tersebut. Ataupun apakah nama lafaz yang tidak ada dilalah baginya. Jawapan dia lafzul muhmal. Apa contoh yang ada dalam buku kamu ialah perkataan daizun. Perkataan daizun ni ialah perkataan yang terbalik, maklub, yang terbalik. Kita makan nasi Arab maklub tu, dia terbalikkan. Terbalik itu daripada perkataan apa? Zaidun. Perkataan Zaidun diterbalikkan jadi daizun. Jadi perkataan daizun inilah dinamakan lafaz muhmal. Tidak ada apa-apa makna. Jadi dalam pembahas lafaz yang dikatakan lafaz murakkab ni, dia mesti ada makna. Maka terkeluarlah perkataan-perkataan, dia lafaz berbunyi tapi tidak ada makna, tidak ada dilalah dalam lafaz tersebut. Maka dia bukan dinamakan murakkab. Bukan dinamakan lafaz. Begitu juga perkataan yala'a yang dikalih ataupun diterbalikkan daripada perkataan aliyun. Perkataan ali ni diterbalikkan jadi yala'a. Perkataan yala'a ni lah dinamakan lafaz muhmal. Tidak ada apa-apa makna. Maka perkataan-perkataan muhmal ini tidak dinamakan lafaz dalam pembahasan ilmu mantik. Dalam pembahasan ilmu mantik, lafaz ni bukan sekadar bunyi tetapi mesti ada dilalah ataupun makna daripada bunyi tersebut. Kemudian perkataan juz'uhu. Apa tujuan didatangkan perkataan juz'uhu ini? Adalah yakhruju lafzul lazi la juz'a lahu. Maka terkeluarlah lafaz yang tidak ada juzuk baginya. Dia huruf tunggal. Contohnya kaf. Kaful khitab. Kaf khitab ni maksudnya kaf yang kepada ganti nama yang ketiga. Ya. Kamu. Ya. Kamu. Dia ada makna tetapi tidak ada juzuk. Tidak dinamakan lafaz juga dalam pembahasan kita ni. Begitu juga ba. Ba ni ada bunyi, ada lafaz tapi ada makna tetapi tidak ada juzuk. Bila tidak ada juzuk, dia terkeluar daripada pembahasan kita ni. Ba huruf jar. Ya. Apakah tujuan pula perkataan ala juz'i maknahu? Ya, di sini
Jadi maka mengeluarkanlah lafaz yang ada juzuk, tetapi juzuknya tidak menunjukkan juzuk makna yang dikehendaki. Inilah yang dinamakan mufrad tadi. Maka bila ada perkataan ala juz'i maknahu, terkeluarlah perkataan mufrad. Tidak dinamakan murakkab. Murakkab ni mesti ada juzuk dan menunjukkan juzuk itu kepada juzuk makna yang dikehendaki. Kemudian perkataan dilalatan maksudatan ni, maka terkeluarlah dia murakkab, dinamakan tarkib alami. Terkeluarlah tarkib alami, dia murakkab. Contoh perkataan apa? Abdullah dalam buku kamu dia. Dia murakkab ni. Mudhaf, mudhafun ilaih. Abdun, satu mufrad. Allah, satu lagi perkataan ataupun mufrad. Dia ni dinamakan murakkab dah. Cuma murakkabnya tu, dia mestilah dia punya dilalah maksudah ni ialah melengkapkan perkataan ni. Abdullah ni barulah dilalah maksudah dia. Tapi kalau kita ceraikan Abdun dengan Allah, dia tidak mencapai maksud yang dikehendaki daripada perkataan Abdullah tadi. Maka tidak dinamakan murakkab. Walaupun dalam bahasa Arab kita panggil ini murakkab idhafi nama dia, ataupun tarkib alami yang merujuk pada nama orang. Maka li'anna juz'ahu la yadullu juz'u ma'nahu dilalatan maqsudah. Kerana setiap juzuk ni, Abdul ni, tidak menunjukkan nama orang tadi, yang merujuk pada orang yang kita kehendaki dengan nama Abdullah tadi. Begitu juga Allah tidak menunjukkan nama yang orang yang kita kehendaki tadi. Dia mesti satu ni, Abdullah. Abdullah ni dikira satu perkataan. Walaupun dia dinamakan tarkib, nama dia murakkab idhafi ataupun tarkib alami, tetapi bukanlah yang dikehendaki dalam pembahasan ini. Yang dikehendaki murakkab dalam pembahasan ini, dia tak termasuk. Itulah huraian ta'rif bagi perkataan murakkab. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perkongsian akan datang dalam bab pembahagian yang kedua dalam bab pembahagian lafaz, iaitu mufrad. Apakah makna mufrad, pembahagiannya, contoh-contohnya dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bertemu dalam perkongsian akan datang. Moga-moga perkongsian kali ini berkaitan dengan murakkab memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira.